Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila sesuatu perubahan nak dilaksanakan di sesuatu negara, mereka boleh buat referendum dan mendapat feedback ataupun pilihan rakyat tentang perubahan tersebut. Misalnya di Australia, apabila mereka nak buat satu perubahan yang dianggap penting, iaitu menukarkan Australia menjadi republik, iaitu Ratu Elizabeth semasa itu, hari ini Raja Charles, juga menjadi ketua bagi Australia. Sekira Australia jadi republik, the Republic of Australia tidak akan lagi mengiktiraf Raja England semasa itu Ratu Elizabeth II sebagai juga ratu untuk Australia. Bila mereka buat referendum, 51% dari rakyat Australia masih nak kekal Ratu Elizabeth sebagai juga ratu bagi Australia. Di England, mereka nak tahu adakah rakyat setuju yang England ni keluar dari EU. England berpisah dengan EU dan England akan duduk seorang di dalam Europe, di luar Europe. Jadi England tidak akan lagi dianggap sebagai part of Europe, sebahagian dari Eropah. Mereka buat referendum dan juga 51% dari rakyat pilih untuk keluar EU. So hari ini England tidak lagi duduk di dalam EU. Dan kalau orang England nak pergi EU, tidak lagi bebas macam dulu. Dulu dianggap England part of EU, pasport pun tak kritikal dan sebagainya. So banyak keputusan yang boleh dianggap sebagai very important, very critical, macam menukar Australia jadi republik, tarik England keluar dari EU dan duduk sebagai negara asing dari EU. All these are very important sebab impact dia bukan saja kepada image tapi kepada keseluruhan sistem kerajaan dan juga jenis negara yang kita akan jadi. And kerajaan mungkin semasa tu lebih cenderung kepada sini atau situ, tapi keputusan yang mereka buat untuk rakyat dan akan menjadi permanent, kekal selama-lamanya untuk generasi akan datang, perlulah rakyat yang buat keputusan, bukan orang politik. Sebab orang politik kalau buat keputusan, walaupun mereka diundi untuk rakyat, tidak boleh dianggap sebagai keputusan untuk rakyat. Misalnya kita ambil satu lagi contoh yang dulu, beberapa ratus tahun dulu. Scotland masuk dalam Great Britain. So part of United Kingdom, the United Kingdom of England, Wales, Ireland dan Scotland. Dia macam the formation of Malaysia, di mana Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak, 4 wilayah bergabung menjadi satu negara. Singapura kemudian keluarlah. So tinggal maknanya 3 saja, 3 negara atau 3 wilayah di dalam satu negara. Scotland tu keputusan tidak dibuat oleh rakyat, keputusan dibuat oleh orang kebesaran. That means the political elite ataupun the ruling elite. Istana dan orang yang di dalam istana yang membuat keputusan, tapi rakyat menentang. Sampai hari ini rakyat Scotland tidak puas hati dengan status mereka sebahagian dari United Kingdom. Sama macam Ireland, Wales pun ramai rakyat tidak puas hati duduk dalam England. Sikap mereka ni, Scotland, Ireland, Wales ni sama macam orang Sabah Sarawak. Kalau buat referendum, Sabah Sarawak ni nak duduk lagi dalam Malaysia ke nak keluar Malaysia, saya suspect lah
referendum tu majority akan undi untuk keluar dari Malaysia. Kalau Sabah Sarawak. That's my sentiments bila saya dah lama juga berkawan dengan orang Sabah Sarawak, dan apa yang mereka bercakap tu memberi gambaran they're not happy to be part of Malaysia. Tapi dia orang tak mau memberontak, tak mau maknanya macam di Ukraine ni, di mana mereka bergaduh, berperang, mengguna senjata dan sebagainya. But if a referendum is done, Sabah Sarawak saya suspect lah akan undi majority, mungkin tidak 100%, tapi saya rasa more than 50% akan undi untuk keluar. Same macam Scotland ni. Dia orang cerita ni, Scotland ni adalah perbualan mengatakan Scotland ni akan cuba buat referendum sekali lagi, dan sekira referendum kali ini berjaya, maknanya mereka akan undi majority untuk keluar dari UK. Sebab dulu is a political issue. Dulu ialah oleh kerana Scotland ni, kebanyakan orang Scotland menganggap ni Scotland masuk ke UK tak sah, join up with UK, sebab the decision not rakyat's decision, a few politicians decision. Tapi sekarang ni kerana UK keluar EU, so dia ada efek, dia ada kesan kepada ekonomi Scotland. Jadi kerana isu ekonomi, lebih ramai kali ni akan undi untuk keluar. Sebab di luar, kalau makna dia Scotland ni keluar daripada UK, dan Scotland boleh independently secara berasingan join balik dengan EU. If Scotland is part of EU, Scotland's economy would benefit. Ini anggapan dia orang lah. So some things tidak semesti orang politik buat ni atau pemimpin buat, baik yang 500-600 dulu ke 1000 tahun dulu, tak kisahlah. Tapi banyak decision ni kalau buat referendum, mungkin rakyat akan mengundi untuk keadaan diubah, to reverse what was done. Kalau kita misalan buat referendum di Kedah, misalan all the rakyat Kedah yang daftar untuk mengundi di Kedah, kalau buat referendum ada ke nak ambil balik Penang, kemungkinan besar majoriti rakyat Kedah akan undi untuk Kedah take back Penang sebagai wilayah, satu wilayah di dalam Kedah. Tapi kalau awak suruh saya lah buat keputusan undi, nak suruh Penang ni duduk dalam Kedah, ataupun Penang ni diserah balik ke Kedah, I will vote no. Sebab kalau Penang duduk dalam Kedah, majoriti pengundi Melayu akan jatuh. So kalau kita combine undi bukan Melayu misalnya, dan juga undi Melayu liberal, Penang dan Kedah akan berlaku macam masa tahun 69 dulu di Selangor. Pasal itulah keputusan dibuat untuk pisahkan Kuala Lumpur dari Selangor. So Kuala Lumpur ni federal territory, Selangor ni state. So tidak ada DUN dalam Selangor. Kalau dalam Penang, dalam Kuala Lumpur, kalau ada DUN dalam Kuala Lumpur dan kita campur dengan DUN Selangor, DUN ni akan jatuh ke tangan pembangkang. Yalah, sekarang pun dah jatuh ke tangan pembangkang. Tapi itu kerana ramai orang Melayu tak sokong Barisan Nasional. That's a different story lah. So it upsets the political dynamics. Political dynamics ni akan berubah kerana dia punya population juga berubah. The population dynamics berubah, bermaknanya sekarang ni yang memerintah mungkin orang lain. So it's the same misalnya di Scotland. Kalau Scotland ni berpisah, maknanya Scotland ni menjadi independent nation, the Republic of Scotland part of EU. Totally different status, totally different everything lah, maknanya everything berubah. So this is the thing. Now sekarang ni kita duduk cerita tentang gelombang hijau, green wave. Siapa yang invented the istilah green wave tadi? Green wave ni dia Pakatan Harapan punya creation, dan orang Melayu memang megahlah green wave, gelombang hijau. Macam gelombang biru. Gelombang biru is to show the gelombang Barisan Nasional.
bermaknanya Barisan Nasional kuat semula. UMNO ni kuat semula. That's gelombang biru. So UMNO tidak matilah. Barisan Nasional tidak matilah seperti musuh-musuh mereka bercakap. Gelombang hijau ni is sebaliknya. Gelombang hijau ni is to show that negative. Maknanya Malaysia akan ditaliban oleh Perikatan Nasional ataupun PAS dan Bersatu sekiranya mereka memerintah. The gelombang biru is positive. The gelombang hijau is negative. Ini yang banyak orang mungkin tak sedar. That gelombang hijau is giving the impression of Islamization. Dan Islamization ni orang tengok macam berlaku di Iran, berlaku di Afghanistan dan beberapa negeri where democracy has been swept aside. Bermaknanya demokrasi akan dihapuskan. Theological government akan wujud. Theological government bermaknanya kerajaan berpandu kepada Quran, bukan kerajaan berpandu kepada perlembagaan Malaysia. Dan perlembagaan Islam ialah Quran. So, we have a new constitution. Tak lagi Federal Constitution of Malaysia, but the Constitution of God, iaitu Quran. Ini menakutkan ramai. Jadi sekarang ni, kalau kita cek dengan orang bukan Melayu, orang bukan Islam, terutama kali in particular the Chinese. Saya nak sebut pun nanti video ni TikTok akan ban lagi. Bila kita sebut isu Chinese Malay, dia orang ban. But the issue is we talk about the Chinese voters. Kita buat survey lah. Kita pergi buat sort of referendum to get their opinion. Dia orang takut. Dia orang takut dengan gelombang hijau. The Chinese are very, very scared that gelombang hijau ni is representative of Taliban. Bermaknanya demokrasi, civil liberties, human rights akan dihapus dan diganti dengan potong tangan. Sikit-sikit potong tangan, sikit-sikit potong kepala. So, if we don't have a proper legal system, we don't have a proper government system, semua berpandu kepada sentimental and emotional punya considerations, bermaknanya kita akan ikut semangat. Bila kita ikut semangat Islam kita kuat, sokongan kita terhadap Islam kuat, kita akan menggunakan Islam untuk semua. Undang-undang Islam, sistem Islam, everything Islam. Bagi dia, this is bad. This is very, very negative. Maknanya kalau berlaku, dia orang akan banyak keluar dari negara dan migrate ke negara lain. And this is the feedback yang kita dapat dari non-Malays. So, ada ke this gelombang hijau ataupun kita declare kita nak laksanakan gelombang hijau ni, ataupun the Islamic system of government, Islamic legal system, menguntungkan perikatan. So, pemimpin-pemimpin perikatan PAS dan Bersatu perlu kaji, adakah dengan dia orang declare we are going to have a gelombang hijau, benda ni akan mendapat lebih banyak sokongan dari orang Melayu, sebab akan sokongan orang bukan Melayu akan bertambah. But the question is, how many Chinese votes or non-Malay votes you lose compared to Malay votes you gain? Adakah maknanya satu langkah ke belakang tetapi dua langkah ke depan? So kita masih get the sum total tu masih untung. Bermaknanya kita mungkin kalah satu undi bukan Melayu sebab mereka takut gelombang hijau, tapi sebaliknya kita dapat dua undi orang Melayu, orang Islam. So we can afford to lose that one non-Malay vote because kita dapat two Malay vote in return. So ini perlu dikaji oleh the political brains lah, strategist politik. Do we continue using gelombang hijau and we risk orang bukan Melayu takut dan tak sokong kita, oleh kerana kita akan dapat lebih banyak lagi undi Melayu, ataupun we have to now slow down this gelombang hijau punya strategi. Itu saya bukan political strategist tahap macam tu, mereka perlu buat kajian lah.
But to me, don't assume gelombang hijau ni is positive. Gelombang hijau juga boleh jadi negatif if we are not careful. Apa yang PAS boleh buat ataupun Perikatan Nasional boleh buat is, di dalam manifesto pilihan raya mereka ni, PRU 16 akan datang ni, buat satu declaration yang maybe the present system, the judicial system, the legal system, administrative system, even education system tidak akan berubah. Maknanya apa you tengok sekarang ni akan kekal, baik the education system, legal system, judicial system, administrative system, the parliamentary system of government, semua akan kekal, tidak akan berubah. Kita tidak lagi hapuskan sistem parlimen atau sistem pilihan raya Westminster yang kita duk guna sekarang ni semenjak merdeka. Everything will be retained. You won't find a new way of choosing the government ataupun new electoral system dan seterusnya. Ini satu pengakuan yang dibuat oleh Perikatan Nasional. So you change the government, mungkin ahli parlimen berubah, ahli kabinet berubah, Perdana Menteri berubah, tapi Malaysia sistem tidak berubah. It will remain the same. Of course not including the present corrupt system lah. Itu of course akan dihapuskan. So voters ni, baik Melayu liberal ke bukan Melayu, are confident. Kita cuma tukar Perdana Menteri, tukar kabinet, tukar ahli parlimen, tapi kita tak tukar negara. Sistem negara remain the same. Apa you tengok sekarang, itu yang akan masih berlaku selepas pilihan raya. That will give them a comfort. And the worst thing is the unknown. Bukan kita ni tak tahu apa akan berlaku sekiranya satu negara Islam ditubuhkan atau parlimen di mana majoriti Islam akan berkuasa dan akan cuba menukar sistem ni kepada lebih macam Iran ke Afghanistan ke whatever. Itu their main fear lah. What they can do also is to say sekira ada by popular demand, maknanya majoriti nak sistem ni diubahkan, kita akan buat referendum dulu. Malaysia akan buat referendum, and mereka yang boleh mengundi dalam referendum ialah semua orang yang didaftar untuk mengundi. All those registered voters yang mengundi di PRU 16 nanti, mereka juga akan mengundi dalam referendum. So if we want to change, misalan kita nak implement hudud, kita nak implement Islamic law, sebab ini melibatkan federal, state tak boleh buat. Kalau di negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Selangor, negeri Johor, tak kisah negeri apa, mereka tak boleh buat apa-apa perubahan ataupun melaksanakan, introduce undang-undang baru yang bercanggah dengan federal, dengan parlimen. It cannot be done. Kalau dah kata misalan, the punishment for murder is gantung, mereka tak boleh kata tak, kita akan guna punishment for murder ni, kita akan guna ini pedang, kita akan potong kepala dengan pedang. It cannot be done because kita kena ikut federal. So any law, apa-apa undang-undang yang melibatkan crime, it's federal power, not state power. Kalau you tak puasa, itu state boleh tangkap lah, sebab tak ada dalam perlembagaan Malaysia hukuman untuk tidak puasa. Is under state law. Ataupun you minum beer, state yang akan tangkap dan menghukum you. So federal law ni kena ada parliamentary punya approval. So mana ahli parlimen ni boleh mencadangkan kita nak ni, tapi walaupun majoriti parlimen nak, tapi kerana ini melibatkan the welfare of the rakyat, maka kita akan suruh rakyat buat referendum. And the referendum tidak semestinya 50% plus 1 atau 51%. Macam di England, di Australia dulu 51%. Kita boleh buat misalan even 2/3 kalau kita nak. Kalau 2/3 dari rakyat mengundi di dalam referendum untuk sesuatu, maka kita akan ambil. Kalau tak cukup 2/3, kata hanya 60% saja yang undi nak, 40% undi tak nak, tak boleh buat. Dia kena 66.666% baru boleh buat. So that also can be done. The majority tidak semestinya one vote majority. Kita boleh buat juga must be 2/3 ataupun kita kata 60% majority. Kalau kurang 60% kita tidak boleh buat and things like that.
So kalau ini apa janji ini diberi di dalam manifesto, orang Melayu tidak perlu khawatir. Kalau kita nak buat sesuatu, kita akan terlebih dahulu buat referendum, di mana apa yang kita nak buat ni bercanggah dengan perlembagaan atau bercanggah dengan federal law. Tapi yang state tu kita masih jalan lah. Misalnya kita tangkap orang tak puasa, orang minum bir. Tapi hanya orang Islam yang tak puasa, orang Islam yang minum bir. Orang bukan Islam boleh lantak pergi nak makan lunch kat mana bulan puasa. Atau malam nak pergi mabuk. It's okay. It's only effective if it only affects Muslims. Non-Muslims exempted. So tak ada sebab orang bukan Islam nak susah. They cannot implement, maknanya orang Islam orang bukan Islam kalau tak puasa minum bir ditangkap. No, tak ada dalam dunia benda ni berlaku. So orang bukan Melayu akan lihat this green wave ni, gelombang hijau, sebagai bukan satu benda yang bahaya kepada orang bukan Islam, sebab terutama sekali anything Islamic is a state matter. Kuasa negeri, and orang Cina, Kelantan dan Terengganu taklah maknanya dia orang pengundi PAS, dia orang tak makna worried about ataupun scared of undi PAS. And for federal law, di mana kuasa federal sekiranya melibatkan Islamization program, sesuatu perkara yang melibatkan Islam. Kalau dia kata dia nak hapuskan sekolah Cina misalnya, oleh kerana kita nak ada one system of education, iaitu the state system of education. Dia tak mau ada pula Chinese school, French school, Dutch school, Greek school, Russian school. Dia kata we only want one bahasa Malaysia school. That one is tak kena mengena dengan Islam, tak kena mengena dengan tu. That one majority parlimen boleh buat keputusan, taklah perlu referendum. Kalau tidak, kita nak tukar kasut sekolah dari kasut putih ke kasut hitam pun nak buat referendum, banyak kerja dan banyak belanja lah. That one kalau nak tukar kasut putih ke kasut hitam tu, menteri boleh buat keputusan, tak payah pun nak bawa ke kabinet and so on. So rakyat Malaysia kebanyakan tak faham how the system works. And they are scared actually of the unknown. Yang sebenar, manusia ni is normal to be scared of the unknown rather than scared of the known. And they're scared of the unknown, iaitu sekira PAS memerintah atau sekira Perikatan Nasional is the new government, and Malaysia akan head towards Islamization, and kita akan tengok hari-hari tangan orang kena potong di seluruh ceruk di Malaysia. Itu je is the main issue yang to address. So my suggestion is make referendum. Kalau sekira kita nak migrate dari the present legal system kepada satu legal system yang baru, sekiranya lah, ataupun just to satisfy the non-Malays, give them peace of mind, kita declare bahawasanya number one, there is no move to Islamize the country, especially dari segi judicial system atau legal system. Dan sekira ada apa-apa perubahan yang kita nak buat yang melibatkan Islamization, kita akan terlebih dahulu membuat satu referendum, dan kita akan mendapat persetujuan atau sokongan dari majoriti rakyat sebelum sesuatu dibuat. And even the normalists have to admit lah, in a democracy, the majority voice counts. So sekiralah 60% kata nak macam ni, yang lagi 40% tak boleh lah nak marah. Sebab majority, either way, is benda yang kita perlu hormat. So we cannot say anything. I feel this, the brains lah, pemikir-pemikir di dalam Perikatan Nasional has to address the concerns of the rakyat. The concerns of the rakyat will determine how they vote in the next election. Ini pun Anwar Ibrahim selalu sebut. We shall address the concerns of the rakyat. Walaupun dia cakap banyak kali, so far dia tak buat. Biarlah kita ni, Perikatan Nasional,
kaji concerns of the rakyat, ambil kira concerns of the rakyat, address concerns of the rakyat sebelum rakyat pergi ke kotak undi pada PRU 16. Assalamualaikum. Salam sejahtera.